Ya awak, anda balik tadi? Saya tak balik. Terima kasih kepada saudari Aisyah atas penjelasan tentang konsep teknologi nuklear tadi. Baiklah, bagaimana pula dengan ahli panel kedua kita, saudari? Silakan. Terima kasih saudara pengurusi yang dihormati rakan-rakan panel sidang hadirin sekalian. Baiklah. Menurut Ensiklopedia Nasional Polis, teknologi nuklear merupakan sebuah kawalan reaksi perubahan dalam pembelahan nuklear yang mengeluarkan haba dalam minyak dan disejukkan oleh gas karbon dioksida di bawah tekanan. Jumlah haba yang dikeluarkan ini boleh digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan steam dan menjana turbin steam yang kemudiannya boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik. Baiklah, sekarang saja daripada saya. Penjelasan yang sangat menarik je. Saya dapat banyak itu cara-cara dia menghasilkan tenaga ini. Baiklah, apa kata kita dengarkan daripada ahli panel kita, iaitu saudara Syamil. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi. Apa khabar rakan-rakan panel serta sidang hadir yang saya hormati sekalian. Baiklah, saya bukanlah lelaki yang pandai berpuitis, apatah lagi bermadah maupun berseni. Sekiranya saudara pengurusi menjemput saya pada hari ini untuk menerangkan konsep teknologi nuklear. Baiklah, saya cuba. Istilah nuklear merujuk kepada inti atau nukleus atom dan tenaga nuklear. Tenaga yang dijana daripada tidak balas dan nukleus atom. Ada dua jenis tidak balas nuklear yang boleh digunakan untuk menjana tenaga, iaitu tidak balas pembelahan nukleus dan tidak balas pelaburan nukleus. Tenaga ini juga boleh dibebaskan oleh tidak balas nuklear seperti perebutan radioaktif serta pembelahan atau pelaburan nuklear. Selain itu saudara pengurusi ia juga merujuk kepada teknologi atau ilusi tenaga nuklear yang membolehkan penjanaan tenaga sekunder seperti tenaga elektrik. Baiklah sidang hadirin, menurut sumber agensi nuklear Malaysia AMK, penjanaan elektrik sebagai energi nuklear, energi jana kuasa nuklear mampu menjamin keselamatan perbekalan tenaga negara. Yang masuk tu apa tu? Di situ dah ahli panel yang bersama-sama kongsi tentang konsep teknologi nuklear sebenar. Baiklah, teknologi nuklear ni adalah satu sistem, dan apabila kita mengatakan sistem ini mesti mempunyai manfaat dan kelebihannya. Oleh itu, mari kita dengar pendapat daripada saudari Syahira, ahli panel kedua. Dipersilakan saudari, apakah Tak apa. Sama kongsi tentang konsep teknologi nuklear ini. Baiklah, teknologi nuklear ini adalah satu sistem. Apabila kita katakan sistem mesti mempunyai kelebihan dan manfaat yang boleh didapati melaluinya. Baiklah, mana-mana ahli panel yang mengatakan menjelaskan kelebihan-kelebihan teknologi nuklear ini. Silakan saudara. Pada pendapat saya, teknologi nuklear amat penting dalam bidang perubatan. Hal ini saya katakan demikian kerana kebanyakan alatan perubatan yang digunakan pada hari ini kebanyakannya daripada menggunakan sumber teknologi nuklear. You punya bateri ada tenaga. Sudah digunakan dengan luas di hospital-hospital di seluruh dunia. Tak main, malas. Antara kaedah yang menggunakan sumber teknologi nuklear ialah magnetic resonance imaging, iaitu MRI, yang digunakan untuk mengesan penyakit berbahaya kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu sahaja, teknologi nuklear juga penting dalam bidang perubatan radioisotop nuklear yang digunakan untuk membuat diagnosis penyakit. Hal ini dapat membantu doktor mengesan penyakit seperti ketumbuhan otak, tiroid dan sebagainya. Seterusnya, alat pengimbas CAT dan laser yang tercanggih yang terdapat pada hari ini juga melibatkan bahan radioaktif untuk membuat diagnosis penyakit. Selain itu, saudara pengurusi, keselamatan pesakit juga dapat dijaga dengan adanya teknologi nuklear untuk mensterilkan alatan perubatan dengan lebih sempurna. Kembali kepada saudara pengurusi. Baiklah, sungguh menarik dengan penjelasan saudara tadi yang mengenai dalam kebaikan dalam bidang perubatan. Bagaimana pula contohnya mana-mana yang ingin kata daripada apa penjelasan daripada saudari Siti Aisyah? Terima kasih
sebenarnya dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Sehubungan dengan itu, pada 19 Juni 2012 dalam Dewan Rakyat Ahli Parlimen Ulangan, Dr. Cik Rosli Cik Ahmad yang juga merupakan seorang pakar nuklear telah menjelaskan bahawa tahap radiasi projek kilat ini berada pada tahap yang rendah dan selamat kerana beliau sendiri telah mengukur tahap radiasi tapak projek tersebut. Saudara pengurus, bukan itu sahaja. Pembinaan teknologi nuklear ini juga tidak memerlukan kawasan yang luas dan tenaga ini akan dapat menjaga tenaga elektrik dengan kos yang lebih murah dalam kos operasinya yang rendah. Baiklah, kembali kepada saudara. Terima kasih saudari. Saudari tadi sebenarnya telah menjelaskan kelebihan dari segi sektor perindustrian. Baiklah, manakala kita dengarkan dulu daripada ahli panel ketiga, silakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi. Baiklah, mari kita mengulas sejarah. Pada tahun 2005 Juga ada murid. Alah, cikgu ni kata kelas. Amerika Syarikat, Perancis dan Jepun menggunakan 56.5% elektrik yang dihasilkan oleh loji nuklear. Pada tahun 2007, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa melakukan terdapat 439 reaktor nuklear di dunia yang beroperasi di 71 buah negara. Amerika Syarikat menghasilkan tenaga nuklear paling banyak dengan memekarkan 19% tenaga elektrik yang digunakan. Sementara Perancis menghasilkan peratusan tertinggi tenaga elektrik dari reaktor nuklear iaitu sebanyak 80% pada tahun 2006. Di Amerika Syarikat, di Amerika Syarikat, walaupun industri tenaga elektrik daripada alam dan gas diramalkan bernilai $85 bilion menjelang 2017, dana kuasa tenaga nuklear dianggarkan hanya bernilai $18 bilion ringgit. Ini menunjukkan bahawa $18 bilion. Artinya, ini menunjukkan dengan menggunakan teknologi nuklear akan dapat mengurangkan kos penggunaan sumber. Saudara pengurusi, penyelidikan antarabangsa terus dibuat untuk membuat sedikit penambahbaikan dengan dalam teknologi tenaga nuklear dalam aspek keselamatan loji, penggunaan peraturan nuklear dan kegunaan tambahan dalam proses pemanasan seperti pengeluaran hidrogen, penyaringan air laut dan untuk digunakan dalam sistem pemanas di sesuatu daerah. Serasa setakat itu saja, kembali pada saudara pengurusi. Terima kasih saudara. Ya, sidang hadirin. Tadi sebenarnya saudara Syamil telah mengatakan telah mengatakan kelebihan teknologi nuklear. Ada sesiapa, ada mana-mana ahli panel yang ingin menambahkan tentang kelebihan teknologi nuklear ini? Saudara pengurusi, saya ingin menambah. Teknologi nuklear juga dapat membantu memajukan bidang pertanian. Sebagai contoh, Sekejap. Ya, sudah hadirin sekalian. Kini kita nuklear ni. Akan lagi tentang teknologi nuklear ni. Sebenarnya banyak teknologi, banyak lagi kebaikan teknologi nuklear ni. Ada mana-mana ahli panel ni menambahkan lagi? Ingin menambah? saudara pengurusi. Silakan. Teknologi nuklear juga dapat membantu memajukan bidang pertanian. Sebagai contoh, teknologi modifikasi makanan secara genetik GMF ditemui menerusi kaedah sosial. Teknologi ini menghasilkan tanaman yang tahan penyakit, tahan cuaca, sekaligus meningkatkan produktiviti tanaman. Saudara pengurusi, bukan itu sahaja, penggunaan sinar gamma juga dapat mengurangkan reaksi serangga manusia. Oh, yang itu memandukan. Pertumbuhan juga dapat dicapai. Baiklah, setakat itu sahaja saudara pengurusi. Semua ni banyak kebaikan teknologi nuklear ni telah diterangkan oleh ahli-ahli panel kita. Baiklah. Begitu hebat kata-kata mereka semua tentang kelebihan setiap ahli panel. Begitu hebat kata-kata atau pendapat setiap ahli panel kita sebentar tadi. Baiklah, dalam hidup kita
sesuatu perkara bukan saja mempunyai kebaikan, malah ia juga boleh mendatangkan kesan negatif. Sekarang kita mendengarkan pula pendapat ahli panel masing-masing. Kita pernah dengar kan? Pernah dengar kau kena pasang radio? Kita Dengar. Kita bincangkan mula. Sekarang marilah kita berbincang tentang keburukan. Sekarang kita berbincang pula tentang keburukan teknologi nuklear kepada kita semua. Baiklah, kita bermula dengan pendapat Ada panel mana ya? Agak-agak siapa yang nak mula dulu? suami Mungkin Syamil lah. Memulakan dulu pendapat masing-masing. Saudara mengerti? Ya. Okey. Dalam mengerti ya. Pada pandangan saya, perkara yang berpotensi untuk berlaku ialah menjadi ancaman negara. Teknologi pembatalan penggunaan senjata nuklear bukan lagi eksklusif untuk negara yang berteknologi tinggi. Penganas juga mempunyai kebijaksanaan mereka yang tersendiri dengan teknologi terkini, kerana mereka juga tahu kecanggihan teknologi perlu ditangani dengan kecanggihan teknologi. Cara untuk memenikmati adalah cara lama yang tidak menguntungkan pengarah, malah dihina, dicerca, walaupun ia memiliki kesan psikologi yang besar pada dunia. Jika sebelum ini mereka berani membunuh diri sendiri, apatah lagi jika mereka membunuh bangsa Malaysia tanpa membunuh diri sendiri meneliti teknologi nuklear. Apabila semua negara dibenarkan memiliki senjata nuklear ini, maka tahap keselamatan kawalan pembangunan nuklear, khususnya uranium 60 adalah rendah dan berisiko selepas ketangan. Tegasnya, teknologi nuklear ini akan menjadi ancaman pergerakan yang sangat besar kerana boleh menyebabkan kematian ribuan manusia, ekonomi menurun dan kehidupan masyarakat tidak lagi stabil dan tidak harmoni, sekaligus menggugat keselamatan sejagat. Saya rasa sangat saya kembali kepada saudara. Terima kasih saudara Syamil. Saudari Syahira, ada apa-apa pandangan saudari tentang terhadap keburukan teknologi nuklear ini? Terima kasih saudara pengurusi. Pada pendapat saya, antara keburukan teknologi nuklear ialah senjata nuklear menyebabkan mutasi terhadap manusia dan sedikit sebanyak mengubah fisiologi manusia dalam jangka masa panjang. Hal ini saya katakan demikian kerana pancaran radioaktif yang terhasil daripada kesan pelancaran radioaktif yang ini amat berbahaya dan berpotensi mengancam kehidupan manusia. Sebagai contoh, peristiwa kebocoran dan ledakan salah sebuah daripada 4 reaktor logi nuklear di bandar Chernobyl di Ukraine 20 tahun lalu. Telah berlaku letupan kuat logi nuklear di Chernobyl. Alamak. Habis lah. Letupan kuat logi nuklear di Chernobyl ini telah menyebabkan 32 orang terbunuh akibat kesan langsung keracunan radiasi, sementara 8,000 yang lain mengalami kesan pencemaran radioaktif akibat bahan radioaktif yang tersebar ke udara sehingga ke barat Eropah. Peristiwa di Chernobyl ini juga boleh mempengaruhi seluruh Bukan itu sahaja sidang hadirin sekalian. Peristiwa di Chernobyl ini juga boleh mempengaruhi seluruh sistem dan ekologi, bukan sahaja alam sekitar tetapi juga pada sistem badan. Itu sahaja daripada saya. Kepada saudara pengurusi. Baiklah. Kau dah jelas? Jelas tak ni? Kami je lah. Patutnya lagi. Awak diam. Awak diam.